Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maziana binti Yahya. Nombor matrik 262362. Hari ini saya bersemangat sikit sebab saya pakai baju perubatan, di mana ada kaitannya dengan buku yang saya akan kongsi dengan anda. Okey. Adakah anda pernah lihat ini? Ini adalah picagari yang digunakan dalam bidang perubatan untuk memberi ubat melalui suntikan. Contohnya suntikan vaksin. Agak menakutkan bila dengar suntikan kan. Sebenarnya tak adalah sikit mana pun. Saya teringat paling terakhir saya menerima suntikan vaksin pada saya tingkatan 2. Pada waktu itu kami menerima suntikan vaksin untuk mencegah daripada penyakit kanser, kanser cervix tu. Okey. Berkenaan dengan suntikan vaksin, sesetengah masyarakat menerima baik suntikan vaksin ini, tapi ada golongan masyarakat yang masih tidak menerima vaksin ini disebabkan mitos-mitos yang mereka percaya dan pemikiran yang konservatif, tidak menerima perubatan moden. Okey. Jadi, jika anda seorang ibu bapa, adakah anda akan tergolong dengan golongan anti vaksin ini sehingga anda akan bercakap, kau vaksin anak kau, habislah. Okey. Berkenaan dengan kau vaksin anak kau, habislah, sebenarnya ini adalah tajuk buku saya. Kau vaksin anak kau, habislah. Buku ini saya jumpa di pesta buku. Agak menarik bagi saya sebab sebelum ini saya tak berapa tahu tentang vaksin, tapi apabila saya baca ni, saya lebih faham apa itu vaksin. Okey. Penulis buku ini ada 3 orang, iaitu yang pertama, Dr. Megat Muhammad Amirul Hamzah, Megat Hashim. Beliau seorang esko perancangan strategi kempen vaksinasi Medical Mythbuster Malaysia M3. Vaksinasi Medical Mythbuster Malaysia ni dia seperti satu persatuan di mana mereka memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin. Saya pernah lihat Mythbuster Malaysia M3 ni di Facebook. Anda boleh cari juga di Facebook, type saja Mythbuster Malaysia M3 dan akan jumpalah banyak artikel-artikel tentang vaksin yang sangat berguna. Okey, penulis yang kedua adalah Dr. Suhazli Abdullah. Dr. Suhazli Abdullah ni adalah pakar perunding perubatan keluarga di Klinik Kesihatan Ketengah Jaya Dungun. Dan yang ketiga, Muhammad Zihan. Beliau adalah Ketua Penolong Pengarah Kanan Program Perkhidmatan Farmasi KKM. Jadi ketiga-tiga individu ini adalah seorang doktor, dan pastilah kita tahu buku ni boleh dipercayai. Okey, berkenaan kau vaksin anak kau, habislah. Buku ini mempunyai 18 muka surat yang terkandung mitos-mitos yang merungkai dan masyarakat khususnya yang anti vaksin lah. Ada yang cakap dalam buku ni, kenapa anak saya sakit sedang terima vaksin. Ada juga yang kata, kenapa bila anak saya terima vaksin wujudnya eczema dekat badan anak saya. Macam itulah contoh-contoh kat dalam ni. Nanti saya akan kupaskan beberapa mitos sahaja sebab ada banyak dalam ni mitos, tapi saya hanya ambil beberapa saja. Okey. Mitos yang pertama adalah vaksin dan perlindungannya pada jangkitan khusus. Ada masyarakat yang bercakap dan mempersoalkan, kenapa anak saya sakit sedangkan dah terima vaksin. Perlu anda tahu bahawa vaksin ni tidak mencegah semua penyakit. Sebenarnya vaksin adalah untuk mencegah penyakit yang khusus. Contohnya penyakit influenza. Apabila kita terima vaksin influenza, kita akan tidak mudah untuk dijangkiti dengan penyakit influenza. Tapi kita ada berpotensi untuk mendapat penyakit lain. Okey, untuk pengetahuan anda,
dalam negara Malaysia kita ada vaksin dalam jadual imunisasi kebangsaan. Jadi jika ibu bapa yang rasa tidak cukup untuk anak mereka, dan kadang-kadang ada juga ibu bapa yang anak dia sentiasa sakit, jadi ada satu vaksin, iaitu vaksin pneumokokal. Saya tak tahu sebutan betul ataupun tak, tapi suntikan itu biasa diambil oleh ibu bapa yang anaknya kerap demam, macam kurang tapi suntikan ini perlukan kos yang tanggungan sendirilah dalam keluarga. Boleh dapat dekat klinik swasta. Okey, mitos nombor 2. Perbezaan vaksin antara negara Malaysia dengan negara lain. Mitos ni wujud, memang logik. Kenapa vaksin tak sama dengan negara-negara lain? Okey, bagi menjawab persoalan ini, sebenarnya negara Malaysia terkenal dengan suntikan BCG. Kita semua pernah terima suntikan BCG sejak kita lahir lagi. Okey, suntikan BCG ni apa? Nama panjang dia adalah Basil Calmette Guerin. Biasanya kita panggil BCG. BCG ni untuk mengelakkan kita daripada terjangkitnya jangkitan Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ni apabila terjangkit, kita akan dapat batuk kering. Okey, batuk kering. Jika Mycobacterium tuberculosis dia menjangkiti selaput otak kita akan berpotensi untuk cacat. Sebab itulah bila bayi lahir, dia akan disuntikkan dengan BCG bagi mengelakkan berlakunya kecacatan otak. Sebab apa negara Malaysia buat BCG ni? Sebab negara Malaysia mempunyai jumlah kes yang tinggi tentang penyakit tuberculosis. Mitos nombor 3. Mitos ni adalah vaksin dan jangkitan semula jadi. Okay, kebanyakannya golongan anti vaksin ni dia pegang kepada jangkitan semula jadi sebab mereka tak percaya tentang vaksin yang dibuat tanpa asal usul, ataupun mereka tak faham vaksin tu apa. Okay, mereka lebih rela dijangkiti penyakit, contohnya penyakit measles. Measles ni bila kita dijangkiti penyakit ni, kita akan berpotensi untuk dapat jangkitan paru-paru. Selain itu juga kita boleh mendapat dehydration disebabkan cerit-berit yang teruk dan kemudian akan menyebabkan kematian. Okay, mereka lebih rela untuk dijangkiti sebegini untuk membina antibodi dengan merisikokan diri untuk mendapat kesan-kesan dia dibandingkan dengan menerima vaksin secara perubatan. Okey, dekat sini saya nak jelaskan bahawa lebih baik kita mencegah daripada kita mempertaruhkan nyawa kita sendiri semata-mata untuk mendapatkan antibodi yang semula jadi. Merkuri. Sebenarnya merkuri yang berbahaya adalah merkuri daripada bahan logam. Terdapat salah faham dekat sini. Sebenarnya merkuri yang digunakan dalam vaksin adalah sebatian garam merkuri. Sebatian garam merkuri ni dia dicampur dengan bahan-bahan lain dan akan menghasilkan thimerosal. Seterusnya akan menghasilkan merkuri di mana ia digunakan untuk mengawet. Jadi vaksin tu lebih tahan lama. Tapi jangan salah faham, itu sebenarnya digunakan pada dahulu. Pada sekarang jadual imunisasi kebangsaan tidak menggunakan lagi merkuri ini disebabkan jadual imunisasi kebangsaan menggunakan vaksin secara via individu, iaitu vaksin digunakan sekali sahaja suntikan. Mitos nombor 5. Okey, mitos nombor 5 ni adalah mitos vaksinasi dan eczema. Ada sesetengah masyarakat takut nak gunakan vaksin sebabkan takut wujudnya eczema. Okey, sebenarnya anda perlu tahu eczema ni adalah berpunca daripada genetik, iaitu jika anda ada genetik untuk dapat eczema, anda akan juga dapat eczema. Begitulah.
terdapat salah faham. Bukannya apabila kita menerima suntikan vaksin yang menyebabkan eczema. Okey, eczema ni kita tahu apabila kita mendapat sesuatu bahan asing seperti debu, dia akan mewujudkan kulit kita macam eczema lah kan kita katakan. Okey. Ianya sama juga dengan vaksin. Apabila kita suntik vaksin, mungkin ada setengah individu itu sensitif dan menyebabkan dia eczema. Okey. Tapi anda kena fikir bahawa vaksinasi ini sekali sahaja suntikan dan ia bagi mencegah penyakit. Tetapi eczema apabila terkena kita boleh merawat. Jadi di mana anda perlu fikir kebaikan vaksinasi daripada takut dengan kesannya. Okey, begitulah berakhirnya mitos-mitos yang saya boleh kongsikan. Jika anda ingin lebih mitos-mitos yang ada dalam buku ni, anda boleh cari buku ni. Mungkin ada lagi dekat pasaran ataupun boleh juga pinjam dekat saya ataupun ingin terus tanya saya pun boleh. Okey, anda jangan risau. Vaksin ni adalah satu yang sangat penting sebenarnya. Anda umpamakan vaksin ni adalah satu peperangan. Jika kita perlu untuk menyerang pihak lawan kita, kita kena tahu sedikit info-info kita punya musuh. Ia umpamakan vaksin lah. Bila kita tahu musuh-musuh yang kita dah lemah kan, kita tahu kita culik, dia akan menjadi suatu kekuatan dekat kita untuk melawan kita punya musuh. Okey, begitulah saya punya pembentangan. Okey, kita tahu sekarang negara kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sekarang juga kita tahu negara-negara tengah sibuk untuk mewujudkan vaksin untuk mengatasi masalah penyakit COVID-19 ni. Jadi saya berharap vaksin yang kita perlukan dapat dibuat dan berfungsi dengan baik, maksudnya berkesan dengan baik, dan saya berharap negara kita akan kembali normal macam biasa. Bukan negara kita saja, negara luar juga. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.